Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Baik, kuliah pertama ini kita akan melihat dari segi topik pengenalan, definisi dan dasar pendidikan inklusif. Baik, kandungan kuliah kita berkaitan dengan definisi pendidikan khas, dasar dan perundangan dalam pendidikan khas, program pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia, jenis program pendidikan khas dan mengenal pasti murid berkeperluan khas. Okey, kita lihat dari segi definisi pendidikan khas dahulu. Apakah pendidikan khas itu? Apakah dia? Pendidikan khas merupakan pengajaran yang bersifat individu yang direka untuk memenuhi keperluan-keperluan unik kanak-kanak khas. Ini mengikut Kalkutta Thomson and Wheeler 2003. Siapakah kanak-kanak berkeperluan khas ini? Kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak biasa dalam mana-mana aspek berikut. Iaitu ciri-ciri mental. Ciri-ciri mental mereka dari segi kognitif, dari segi keupayaan ria, dari segi ciri-ciri numerikular atau fizikal, dari segi tingkah laku sosial dan emosi, dari segi keupayaan komunikasi, atau pelbagai kekurangan kepada kanak-kanak tersebut, dan sehingga berlakunya perlunya ada pengubahsuaian dan perkhidmatan khas untuk membantu mereka mencapai tahap yang maksimum. Ini menurut Kirk et al. 1999. Dan kalau kita lihat pendidikan khas itu sendiri merupakan sebahagian daripada pendidikan biasa. Ini mengikut Deklarasi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Hak Asasi 1948 dan Ikrar Masyarakat Sedunia di Persidangan Dunia mengenai pendidikan untuk semua. Education for All 1919 menegaskan hak untuk semua tanpa mengira perbezaan individu. Kalau kita lihat dalam Individual Disability Education IDEA 1990 ini menyatakan bahawa memastikan bahawa pendidikan kanak-kanak yang berumur 3 hingga 12 tahun mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang percuma dan sewajar dengan keupayaan mereka. Dan dalam United Nations Standard Rule on the Equalization of Opportunity for Person with Disability 1993 juga ada menyatakan bahawa menggesa dengan anggota memastikan bahawa pendidikan bagi individu-individu kurang upaya dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan negara. Baik, di Malaysia kalau kita lihat menurut Kementerian Pendidikan Malaysia kita ada 3 pendidikan khas, artinya pendidikan bagi murid berkeperluan khas di sekolah pendidikan khas yang mana sekolah yang dibina khusus bagi MBK ni. Program pendidikan integrasi yang mana kelas khas bagi MBK di sekolah harian biasa dan program pendidikan inklusif yang mana MBK ditempatkan di kelas biasa di sekolah harian biasa. Maksudnya murid berkeperluan pendidikan ini ditempatkan di kelas biasa di sekolah harian biasa. Dan di sekolah pendidikan khas ini kalau kita lihat di bawah Akta 1996 menyatakan bahawa sekolah yang menyediakan pendidikan khas bagi MBK pada semua peringkat. Yang ini di bawah kendalian bahagian pendidikan khas. Yang mana sekolah pendidikan ini ditadbir urus oleh bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia khusus kepada untuk program pendidikan khas penglihatan dan masalah pendengaran. Yang mana mereka duduk di asrama dan ada juga yang secara harian yang ditadbir urus oleh sekolah dan juga mempunyai kemudahan yang sesuai dengan keupayaan murid. Ini ada contoh sekolah-sekolah pendidikan iaitu SMK Wakational Shah Alam. Ini untuk pendengaran. SMK Setapak Kuala Lumpur untuk penglihatan. SK Pendidikan Khas Kampung Baru. Ini pendengaran. SK Pendidikan Khas Shah Alam untuk pendengaran dan juga SK Jalan Batu untuk yang masalah penglihatan ataupun buta. Okey, program pendidikan integrasi ataupun dikenali sebagai PPKI ini merupakan program pendidikan khas yang khusus untuk MBK yang belajar di dalam kelas pendidikan khas secara integrasi di sekolah kerajaan ataupun di sekolah bantuan kerajaan. Okey, tujuan PPKI ini dilaksanakan ialah untuk menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada MBK. Jadi murid berkeperluan khas yang ada di sekolah ketika ini dibina untuk menyediakan pendidikan yang sesuai dengan tahap mereka lah. Kerana mereka ada dilaksanakan ujian pengesanan diagnostik untuk penempatan dan pengajaran yang lebih terancang dan mudah kepada MBK. Kalau dia duduk di perdana dia akan ketinggalan. Seterusnya murid berkeperluan khas ni pendidikan
pernikahan ini telah melalui proses diagnostik. Maksud mereka disaring dahulu sebelum masuk, dan mereka juga yang mana berupaya mengikuti kurikulum standard sekolah rendah, pendidikan khas, sekolah menengah, mereka boleh diubah sesuai lah kurikulum itu mengikut Akta 19 peraturan Akta Pendidikan Peraturan Pendidikan 2013. Dan juga mereka yang layak mengikuti program inklusif, maka mereka boleh ditempatkan di pendidikan inklusif. Seterusnya, tujuan PPK ini mengembangkan potensi murid dengan menunjukkan bakat dan minat murid. Di sini kita tahu guru-guru menilai dan guru-guru melaksanakan dengan secara aktiviti yang sesuai dengan mereka lah dan bakat mereka. Kalau minat seni lah. Dan juga perlu ada sokongan ibu bapa di sini dalam proses PDP. Dan juga guru menyediakan bahan pengajaran yang sesuai, aktiviti yang sesuai, dan juga MBK terutama yang masalah pembelajaran ini, mereka perlu melalui proses pengalaman. Itu sebabnya alat sokongan secara maujud, ICT, pembelajaran, teknologi itu amat sesuai dengan pendekatan pengajaran kepada mereka lah. Dan seterusnya tujuan PPK inilah meningkatkan kemahiran sosial supaya mereka boleh berinteraksi dengan pelajar-pelajar di arah perdana, waktu-waktu rehat, waktu di library, dan pelajar-pelajar perdana ini boleh dijadikan sebagai body system ataupun body support kepada pelajar murid berkeperluan khas pendidikan khas ini supaya mereka dapat belajar bersama-sama. Baik, guru boleh melaksanakan program inklusif dengan aktiviti kurikulum sekolah dengan melibatkan penyertaan MBPK ini bersama dengan murid perdana dalam aktiviti uniform, kelab persatuan dan juga sukan. Dan kita lihat pula pendidikan inklusif itu, apa dia pendidikan inklusif ini ialah program penempatan murid pendidikan khas yang telah menguasai sebahagian atau sebahagian besar mata pelajaran akademik ke kelas biasa untuk mengikuti suasana pembelajaran yang normal. Itu maksudnya murid pendidikan khas ini atau murid berkeperluan pendidikan ini ditempatkan belajar bersama-sama dengan murid aliran perdana. Dan mereka telah menguasai sebahagian atau sebahagian besar mata pelajaran akademik itu. Contohnya bahasa Melayu, mereka akan pergi inklusif bahasa Melayu. Dan dijalankan dalam dua bentuk, iaitu separuh inklusif atau separuh masa dan inklusif penuh. Jadi maksudnya ada dua kaedah lah. Kalau separuh masa ni mereka hanya pergi subjek tertentu. Kalau inklusif penuh, maka mereka akan belajar seperti mana di aliran perdana itu. Okey, separuh ni murid mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja. Waktu selebihnya mereka di kelas pendidikan khas lah. Senilai nama murid didaftar di program pendidikan khas, guru pendidikan terlibat sebagai pembimbing atau guru pendamping, dan ujian mata pelajaran terlibat sama dengan murid biasa. Dia sama saja ujian ya. Dan penuh ni sama. Dia maksudnya dia akan belajar seperti mana murid perdana belajar. Dan nama tu didaftarkan di bawah kelas tersebut. Dan guru pendidikan khas boleh juga terlibat membantu guru perdana sebagai guru pendamping sekiranya berlaku apa-apa masalah lah kepada pelajar tersebut. Dan pelajar pendidikan khas layak di segi pencapaian akademik yang boleh diberi peluang untuk mengambil peperiksaan. Kalau dahulu ada UPSR, ada PT3 kan. Sekarang ni kita SPM. Itu ujian SPM, STPM dan sebagainya lah. Jadi mereka juga terlibat dengan ujian tahap penguasaan ataupun TP, pentaksiran bilik darjah juga diberikan kepada mereka. Seperti mana yang ada sekarang lah, yang diluluskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey, kelayakan murid untuk pergi inklusif ini mereka perlu disaring dengan merujuk kepada laporan prestasi dan juga rancangan pendidikan individu ataupun RPI menentukan sama ada mereka itu layak atau tidak. Semua keputusan kelayakan adalah melalui mesyuarat jawatankuasa program pendidikan khas sekolah. Jadi maksudnya program jawatankuasa pendidikan sekolah ni memang ada memang ada diwujudkan di sekolah. Semua sekolah wajib mewujudkannya, sama ada di sekolah bantuan kerajaan ataupun sekolah separuh bantuan kerajaan. Dan bagaimana kita nak mengenal pasti murid berkeperluan pendidikan khas ini? Kalau kita lihat, pertama sekali ini ialah contohnya aliran kemasukan murid berkeperluan khas ke sistem pendidikan KPM. Kalau kita lihat di sini, daripada awal intervensi itu, kita kena kenal pastilah, dan kita kena tahu intervensi awal ini ke mana murid ini akan pergi. Kalau di aliran biasa tak ada masalah lah. Diberi sekolah rendah, sekolah menengah, terus pergi kepada IPT dan terus mereka berdikari dan berkejaya lah. Dan seandainya mereka mengalami masalah dari peringkat awal, mereka akan pergi sama ada ke PDK ataupun ke NGO. Antara dua untuk mereka mendapat intervensi awal lah. Jika mereka tidak boleh pergi masuk ke sekolah, maka mereka akan berada di bengkel-bengkel terlindung yang mana melatih dari segi
kerjaya dan pengurusan hidup mereka lah, dan akhirnya mereka akan berdikari, ya. Okey. Dan kalau kita lihat tempoh pengajar mereka ini, pendidikan mereka ini tidak lebih daripada 2 tahun di sekolah rendah dan tidak lebih daripada 2 tahun di sekolah menengah, atau 1 tahun di sekolah rendah dan 1 tahun di sekolah menengah. Ini merujuk kepada Pertiling Bilangan 16 2002 lah, dari tempoh pendidikan mereka lah. Jadi mereka ni boleh juga belajar di sekolah menengah pendidikan high vocational. Mereka boleh tambah lagi 1 tahun kerana mereka ini special lah, ya. Okey. Dan ini dah cara menentukan kesesuaian murid mengikuti program pendidikan khas. Mereka kena disahkan oleh pengamal perubatan dahulu, percubaan 3 bulan, dan di sini akan ditentukan oleh jawatankuasa pendidikan sekolah sama ada mereka layak ataupun tidak. Kalau seandainya tidak layak, maka dimaklumkan kepada ibu bapa dalam tempoh 30 hari, dan seterusnya mereka akan mendaftar di pendidikan khas. Kalau jika tidak, maka mereka akan berada di sama ada di PDK ataupun di pusat-pusat NGO yang lain lah. Okey, inilah murid berkeluar pendidikan khas yang diperkuai oleh pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau ahli psikologi. Ini ada 6 kategori utama yang nanti anda akan lihat di unit 4 dan 5 nanti, unit 4 hingga unit 7 nanti, iaitu ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan fizikal, ada masalah pembelajaran, dan mana-mana kombinasi ketidakupayaan dan masalah yang disebut di atas tadi ada 2 atau lebih, maka dia dikenali sebagai ketidakupayaan pelbagai ataupun kepelbagaian kecacatan. Jadi 6 kategori utama yang perlu anda tahu dari segi murid berkebutuhan pendidikan khas dalam kursus ini. Dan kalau kita lihat di sini nanti, dari segi apa yang anda belajar tadi, dari segi pengenalan itu memang jelaslah bahawa pendidikan inklusif ini amat penting kepada mereka, bagi mereka yang berupaya mengikuti pengajaran di kelas aliran perdana. Okey, sekian, terima kasih.